Nama saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Syufi. Nombor metik saya 2021840924. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulaika binti Ibrahim dan nombor metik saya ialah 2021490646. Assalamualaikum dan salam perpaduan. Nama saya Norain Arisha binti Johari dan nombor matrik saya ialah 2021625172. Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan serta hadirin sekalian. Nama yang diberi ialah Adibah Nur binti Hamami dan juga nama matrik saya ialah 2021484278. Hadirnya kami di sini pada hari ini adalah untuk membentangkan mengenai bab 2 konsep etika dan peradaban. Disertakan sekali dengan bahagian 2 iaitu kajian yang telah kami jalankan untuk melihat isu berkenaan dengan etika pemakaian pelajar di UiTM Kedah. Mari kita pergi pada objektif topik 2 iaitu topik konsep etika dan peradaban. Okey, apakah objektif utama topik ini ialah untuk kita memahami konsep etika dan peradaban serta perkembangan idea dan amalannya. Jadi, mari kita menelurusi pergerakan idea dan amalan etika dan alam Melayu peradaban dunia. Tujuannya, apakah tujuan untuk kita menelurusi pergerakan idea dan amalan ini ialah untuk kita memahami pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban di Malaysia. Pada hari ini kita perlu memahami peradaban, pengaruh dan perubahan yang berlaku dalam persekitaran alam Melayu dan Nusantara, khususnya Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Okey, perkembangan sejarah alam Melayu. Seperti mana kita tahu, perkembangan sejarah alam Melayu ini mempunyai 4 fasa, iaitu fasa yang pertama ialah zaman prasejarah, yang kedua zaman protosejarah dan yang ketiga zaman prasejarah yang terakhir zaman sejarah moden. Okey, kita pergi kepada zaman prasejarah. Zaman prasejarah seperti mana kita belajar pada ketika kita waktu sekolah menengah, ialah mempunyai empat zaman, iaitu zaman Paleolitik merupakan zaman pertama di Tanah Melayu ini, dan kedua zaman Mesolitik, ketiga zaman Neolitik dan yang keempat zaman logam, iaitu ataupun merupakan zaman gangsa besi. Seperti mana yang kita belajar pada sejarah sekolah menengah, semua penempatan ini bermula di berdekatan dengan sungai kerana mudah untuk mereka menjalankan kehidupan seharian mereka. Ekonomi yang dijalankan mereka adalah sara diri dan berpindah rendah, kecuali pada zaman logam, manusia di Tanah Melayu mula duduk menetap. Okey, kita pergi kepada zaman protosejarah. Zaman protosejarah merupakan titik tolak mulanya kewujudan kerajaan Melayu kuno dan kerajaan purba di Tanah Melayu ini. Antara kerajaan terkenal pada waktu itu ialah Kerajaan Langkasuka, Kedah Tua dan Kerajaan Cihtu. Penggunaan bahasa lingua franca yang digunakan mereka ialah bahasa Melayu. Dan sistem kebanyakan kerajaan ini menggunakan sistem politik tradisi, iaitu sistem pembesaran parlimen dan sistem jemaah menteri. Sistem sosial mereka pula ialah golongan rakyat diperintah oleh golongan pemerintah seperti raja dan pembesar. Sistem ekonomi yang dijalankan mereka ialah sara diri. Okey, kita pergi kepada yang ketiga, fasa ketiga, iaitu zaman persejarahan. Zaman persejarahan ini bermula titik tolak mulanya kemunculan kerajaan terkenal pada waktu itu, iaitu Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ini telah dibuka dan dibina oleh seorang
individu yang terkenal, iaitu Parameswara ataupun dikenali sebagai Sultan Iskandar Shah pada kurun ke-15. Kehebatan Melaka telah disebut dalam Undang-Undang Laut Melaka dan Hukum Kanun Melaka yang menggambarkan bahawa besarnya dan luasnya pemerintahan Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Dan faktor utama perkembangan ini ialah Kerajaan Melayu Melaka mempunyai pentadbiran yang cekap dan tersusun, khususnya sistem pembesaran empat lipatan yang merupakan sistem pemerintahan yang sangat sistematik pada ketika itu. Sistem pentadbiran yang cekap ini telah berjaya menjamin keselamatan dan keamanan dan kemakmuran negeri Melaka. Faktor ini telah menjadi tarikan supaya para pendagang luar untuk menjadikan Melaka sebagai pusat kegiatan mereka. Peradaban yang bermula di Melaka menjadi titik tolak pada perkembangan peradaban Melayu. Peradaban Melayu ini khususnya berteraskan berumpun bangsa yang tergolong dalam pelbagai cabang, iaitu Melayu Indonesia, Melayu, Jawa, Sunda, Aceh, Madura, Minangkabau, Bugis, Minang, Iban, Bajau, Murut dan pelbagai lagi. Kemunculan Melaka telah menjulang jati diri peradaban Melayu di tanah Melayu. Okey, Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka juga merupakan pusat jaringan pertemuan dan pergaulan peradaban. Seperti mana yang kita tahu, Melaka telah menjadi tumpuan kawasan pedagang untuk tujuan perdagangan di gugusan Kepulauan Melayu sekitar kurun ke-15. Kemasyhuran ke Melaka telah menarik kedatangan pelbagai saudagar luar daripada benua asing seperti China, India dan Timur Tengah. Kedatangan pedagang asing juga telah membuka ruang interaksi dan pertembungan peradaban rentas benua. Mereka bukan sahaja belajar dan memahami budaya masyarakat tanah Melayu, tapi mereka juga turut memperkenalkan budaya dan cara hidup mereka kepada masyarakat tanah Melayu. Jadi interaksi dan pertembungan peradaban ini yang terbentuk lagu di Melaka telah menyebabkan pertembungan dan adaptasi budaya masyarakat tanah Melayu dengan budaya-budaya asing yang dibawa oleh pedagang-pedagang luar. Jadi fasa yang keempat iaitu zaman sejarah moden. Seperti mana kita tahu, tanah Melayu telah mendapatkan kemerdekaannya pada 1957 yang merupakan dan dinamakan sebagai Malaysia. Jadi apabila kita merdeka pada 1957, kita mula menyemaikan konsep perpaduan dan penyatuan untuk kita ke arah pembinaan negara-negara bangsa Malaysia. Negara bangsa Malaysia. Seterusnya, saya akan beralih kepada sumbangan tamadun India. Sumbangan tamadun India terdiri daripada 7 perkara, iaitu seni bina, sains dan teknologi, agama, yoga, bahasa dan kesusadaraan, falsafah dan akhir sekali ekonomi. Untuk seni bina, ia berupaya membina binaan yang sangat baik dan lengkap. Ia juga dapat dilihat melalui sebuah binaan, iaitu The Great Bath. Binaan tamadun India banyak berteraskan agama Hindu dan Buddha. Sebagai contoh, binaan kompleks kuil di Gua Anjata yang mempunyai 20 buah kuil, dan di Gua Ellora mempunyai 28 buah kuil, Angkor Wat dan Candi Borobudur. Yang kedua iaitu sains dan teknologi. Ahli matematik India telah mengetahui tentang konsep geometri. Ia telah mendorong kepada pengenalan sistem nombor, iaitu angka Brahmin dan angka Kharostil yang mencecah ke angka perpuluhan. Pengetahuan dalam bidang astronomi pula dapat dipetik daripada ring Veda. Batu bata dihasilkan melalui pembakaran dengan suhu yang tinggi. Yang ketiga iaitu agama, ialah tempat asal agama Hindu dan Buddha. Yang keempat iaitu yoga. Masyarakat tamadun ini memperkenalkan yoga kepada dunia. Yoga diamalkan untuk kesihatan, kelangsingan badan dan sebagainya.
Yang kelima iaitu bahasa dan kesusasteraan. Terdapat dua bahasa dan kesusasteraan yang diamalkan oleh tamadun India, iaitu bahasa Sanskrit dan Tamil. Bahasa Sanskrit ditemui pada prasasti Talang Tua atau Kedukan Bukit. Tamil berasal daripada tamadun India dan masih digunakan oleh orang India sehingga hari ini. Yang keenam iaitu falsafah. Falsafah wujud dalam dua bentuk pemikiran besar, iaitu kumpulan yang bersumberkan kitab Veda dan kumpulan yang menolak kitab Veda. Kitab Veda terdiri daripada Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda dan Artava Veda. Mahabharata, Upanishad dan Bhagavad Gita merupakan antara sumbernya. Falsafah bukan Veda pula bersumberkan ajaran Charvaka, Jainisme dan Buddhisme. Terakhir sekali iaitu ekonomi. Mata wang telah diperkenalkan sejak zaman Untuk sumbangan tamadun Cina, ia terbahagi kepada 6 perkara, iaitu pentadbiran, falsafah, penciptaan, sains, unsur moral dan sastra. Selain itu, terdapat juga pengaruh peradaban India ke atas kebudayaan masyarakat Melayu, iaitu institusi pemerintahan, undang-undang, adat istiadat, bahasa, kesusasteraan, kesenian dan kepercayaan. Selain itu, terdapat juga pengaruh peradaban India ke atas kebudayaan masyarakat Melayu, iaitu institusi pemerintahan, undang-undang, adat istiadat, bahasa, kesusasteraan, kesenian dan kepercayaan. Terdapat juga pengaruh peradaban Timur Tengah ke atas peradaban Melayu seperti perundangan, sistem ekonomi, pendidikan dan sistem pemerintahan. Peradaban Melayu Islam juga terdapat pengaruhnya seperti agama, kepercayaan, kesenian, kebudayaan, adab dan cara hidup. Jadi, mari kita pergi ke menelurusi pergerakan, idea dan amalan etika dan peradaban dunia. Terdapat proses temuan dan pergaulan antara peradaban sama ada yang sudah terputus ataupun yang masih berterusan yang tersulam sehingga ke hari ini bersama sistem kapitalis sedunia dan dipengaruhi pula oleh globalisasi dan dipacukan pula oleh dunia digital. Pertembungan dan pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban dunia menjadi lebih rencana dan tidak mustahil amalan setempat ini menjadi terpecah dan tidak utuh dan tidak kekal keaslian peradaban dan etika masyarakat setempat pada hari ini. Jadi, kita pergi ke peradaban barat. Pengaruh peradaban barat bermula dengan kedatangan kuasa penjajah dan kuasa kolonial barat ke alam tanah Melayu, khususnya tanah Melayu. Tanah Melayu telah dijajah oleh 3 kuasa barat, iaitu Portugis pada 1511, Belanda pada 1641 dan British pada 1786. Pengaruh peradaban barat bukan sahaja membawa pengaruh dalam kehidupan sosial dan sistem ekonomi masyarakat, tapi ia juga telah membawa impak yang sangat besar dalam struktur pentadbiran dan pemerintahan negara pada ketika itu. Walaupun pengaruh dari Portugis dan Belanda tidak membawa aplikasi yang ketara pada negeri-negeri Melayu keseluruhannya melainkan Melaka, tapi secara langsung maupun tidak langsung ia telah membawa aplikasi dari segi penerimaan beberapa istilah dalam kegunaan bahasa Melayu. Hanya setelah kemasukan kuasa Inggeris iaitu kuasa British, pengaruh barat jelas kelihatan, khususnya dari segi sistem pemerintahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, terutamanya kefahaman berkaitan dengan etika dan peradaban, di mana agama dipisahkan dari politik. Seperti mana pada hari ini ia digelar liberal. Selain itu, pengaruh barat juga cuba mengembangkan ajaran Kristian yang telah mendorong para pendakwah Islam untuk mempergiatkan dan memperkuatkan lagi peranan mereka di tanah Melayu. Jadi, mari kita ke kuasa penjajah yang pertama, iaitu Portugis. Seperti mana kita tahu, Portugis datang dengan 3 tujuan, iaitu gold, gospel dan glory. Dan tujuan utama mereka adalah untuk menguasai perdagangan dan mengembangkan agama Kristian. Mereka telah menjajah Melaka
pada tahun 1911 hingga 1641, iaitu selama 130 tahun. Kesan utama kepada penjajahan ini ialah kewujudan masyarakat serani kerana akibat perkahwinan campur. Portugis juga telah memperkenalkan sistem tulisan Rumi yang menggantikan tulisan Jawi di tanah Melayu. Wujud juga perkataan pinjaman seperti jendela, almari, garfu, tuala palsu dan pelbagai lagi. Kedatangan Portugis juga telah membawa keruntuhan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, dan kejatuhan Melaka telah membawa kemunculan kerajaan Melayu Riau. Kuasa penjajah seterusnya ialah Belanda. Belanda telah menubuhkan Syarikat Hindia Timur Belanda VOC pada tahun 1602 untuk menguasai perdagangan rempah di Kepulauan Melayu. Belanda juga telah cuba untuk menguasai perdagangan India, kain di India dan biji timah di negeri-negeri Melayu kerana negeri-negeri Melayu terkenal dengan hasil biji timah yang lumayan. Pusat utama mereka ialah di Betawi, iaitu Jakarta, Indonesia. Pada 1641, Belanda telah menyerang Portugis di Melaka dengan bantuan kerajaan Melayu Johor. Penjajahan Belanda tertumpu di Melaka selama 183 tahun dari 1641 sehingga 1824. Belanda juga telah menyekat kapal dagang supaya berdagang di Betawi. Dan penjajahan Belanda berakhir dengan perjanjian Inggeris-Belanda, iaitu perjanjian London yang ditandatangani pada tahun 1824. Penjajahan Belanda tidak banyak meninggalkan kesan peradaban di tanah Melayu. Okey, seterusnya kuasa penjajahan yang terakhir iaitu penjajahan Inggeris, iaitu British. Pentadbiran Inggeris di tanah Melayu telah mewujudkan pelbagai sistem pentadbiran di tanah Melayu, iaitu yang pertama, sistem residen, yang kedua, negeri-negeri selat, yang ketiga, negeri-negeri Melayu bersekutu, yang keempat, negeri-negeri Melayu tak bersekutu, dan yang terakhir iaitu dasar desentralisasi. Penjajahan Inggeris di tanah Melayu telah meninggalkan impak yang sangat besar kepada etika dan amalan peradaban di masyarakat pada masyarakat ketika itu, kerana mereka telah mencampuri bukan sahaja sosial, malah politik masyarakat pada ketika itu. Malah kesan yang dibawa mereka, kesan impak mereka telah dibawa sehingga ke hari ini, iaitu zaman moden. Jadi kesimpulannya penjajahan Inggeris lah yang telah membawa impak yang sangat besar ke tanah Melayu berbanding dengan kuasa penjajah-penjajah lain seperti Portugis dan Belanda. Seterusnya kita akan bergerak kepada pengaruh peradaban sedunia, iaitu peradaban globalisasi. Peradaban globalisasi membawa pengaruh yang besar dalam pelbagai aspek kehidupan merentasi daripada bidang sosial, ekonomi, sosio budaya, termasuklah juga dengan perkembangan bidang ilmu dan pemikiran. Seterusnya, perkembangan peradaban global ini turut menjadi penyumbang kepada pembentukan peradaban majmuk di dalam Malaysia. Dan kemudian kita akan beralih pula kepada peradaban kontemporari, iaitu ketika pembinaan peradaban kacukan global. Peradaban ini terbahagi kepada 6, iaitu yang pertama ialah bahagian timur yang di mana mengandungi Jepun, Korea, China, Bangladesh, Pakistan, India, Nepal dan Uzbekistan. Dan kemudian kedua pula merupakan bahagian Asian yang melibatkan Indonesia, Vietnam, Myanmar, Thailand, Kemboja, Filipina. Dan yang ketiga ialah bahagian Arab yang mengandungi Mesir, Saudi, Palestin, Syarian, Iraq dan Yamani. Pada bahagian barat pula mengandungi Inggeris, Amerika dan Bosnia. Dan kedua terakhir ialah Afrika yang mengandungi Nigeria dan juga Sudan. Akhir sekali pula ialah Australia dan New Zealand. Pada konsep etika pula, saya akan menerangkan tentang sejarah pemikiran Eropah daripada zaman sebelum, semasa dan selepas Enlightenment.
Perkembangan pemikiran sosial pada zaman Eropah bermula daripada Aristotle, Plato dan Socrates. Enlightenment bermaksud reformasi gereja, pemimpin agama dan gereja berkurangan, pemisahan agama daripada politik. Pada zaman ini terdapat dua revolusi iaitu Revolusi Perancis iaitu French Revolution. Sistem beraja digantikan dengan Republic, Liberty, Equality, Fraternity dan Nation. Ini bermaksud mereka tidak menggunakan lagi sistem beraja, manakala mereka menggunakan sistem undian. Kedua, revolusi industri, individualisme, hak asasi, demokrasi, scientific inquiry dan pembangunan rasional, legal dan institutional. Dan seterusnya, komunikasi dan pengangkutan. Seterusnya, terdapat 3 etika Asia berteraskan agama yang mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya iaitu agama Hindu, Buddha dan Islam. Yang terakhir tentang konsep etika ialah kolonial dan pasca kolonial. Melaka, Pening, Singapura, Perak ialah kerajaan yang memisahkan agama dari politik. Kerajaan ini memiliki kuasa mentadbir dan menghukum demokrasi dan undi manakala Sultan mengurus budaya dan agama Islam. Seterusnya, Islam hilang peradaban dan menjadi pensyariatan ilmu agama. Pada tahun 1957 hingga 1969, masih penerusan ilmu kolonial dan negeri urus budaya dan agama. Pada 1970, masih wujud ilmu kolonial tetapi kerajaan mula mengarus perdanakan Islam dalam projek modernisasi negara. Akhir sekali, pembina negara bangsa dalam kalangan Melayu terbina tetapi dalam kalangan bukan Melayu lebih melihat pembangunan negara tanpa bangsa. Kemudian kita akan beralih pula kepada konsep peradaban iaitu kolonisme dan juga pasca kolonial. Yang juga nama lainnya merupakan materialism, positivism dan individualism. Seperti yang telah difahamkan, konsep peradaban pasca kolonial juga berlapis dengan Melayu Islam, peribumi, etnik Cina dan juga India Malaysia. Kasukan peradaban sedunia kontemporari ini lahirnya keancaman sosial dan mengurangkan super diversity pada masa kini. Kemudian kita akan beralih pula kepada konsep peradaban iaitu Timur dan Barat yang merupakan peradaban kasukan dengan rational, legal, materialism tersulang nilai. Berdasarkan raja yang telah ditunjukkan di sebelah saya ini iaitu raja berkenaan dengan civilization, religions and intervention, kita dapat melihat 8 cabang agama iaitu Christian, Orthodox, Islamic, African, Hindu, Sunni, Buddhist and Japanese. Melalui agama-agama kita dapat lihat banyak cabang-cabang yang lain Terus ialah konsep peradaban daripada perspektif agama dan kepercayaan. Alam Melayu diwarnai oleh kaum tua seperti yang kita sudah sedia maklum. Pada tahun 1930, pengaruh Mesir dan Turki telah mendorong pergerakan kaum muda ini terutama di Penang, Singapura dan Sumatera Barat. Dan pada tahun 1970, kebangkitan Islam daripada pelajar Malaysia di UK dan USA, revolusi Iran dan juga pergerakan agama telah berakar umbi di tanah Melayu. ABIM, Al-Arkam, Iran, Jemaah Islam Kaum Tua, Jemaah Islam Malaysia Tabligh India. Manakala pada orang Cina pula, termasuk juga dengan Buddha Taiwan, dan kemudiannya India, Hindu, Tamil Naidu, Kristian pula Evangelist USA dan juga agama tradisi. Dan akhir sekali tibalah kita di bahagian 2. Berdasarkan topik pembelajaran yang telah kami terangkan sebelum ini, iaitu bab 2 berkenaan dengan etika dan peradaban, telah juga kami kendalikan satu kajian berkenaan dengan isu etika pemakaian pelajar di UiTM Kedah. Sepanjang tempoh masa kajian ini dijalankan, kami telah menetapkan 3 objektif kajian iaitu bagaimana hendak mengenal pasti cara dan etika pemakaian pelajar di UiTM Kedah. Dan yang keduanya ialah menganalisis cabaran mahasiswa dan mahasiswi dalam mengikuti protokol etika dan cara pemakaian yang memenuhi protokol yang telah ditetapkan. Manakala objektif kajian yang ketiga ialah untuk merumus strategi yang dapat membantu mahasiswa dan juga mahasiswi dalam mengikuti cara pemakaian yang telah ditetapkan. Dan kemudian kumpulan kami juga telah menetapkan 2 metodologi kajian iaitu menggunakan yang pertama sekali dapatan kuantitatif
Kedua ialah dapatan kualitatif. Dapatan kuantitatif ini merupakan kaedah sains sosial yang di mana kami mengedarkan borang kaji selidik iaitu menggunakan Google Form kepada pelajar-pelajar di UiTM Kedah. Manakala dapatan kualitatif pula, kami menggunakan artikel-artikel yang berkaitan dengan tajuk kajian kami ini untuk dijadikan sebagai rujukan. Pada bahagian 2, saya akan menerangkan tentang dapatan dan kajian. Kajian etika pemakaian dalam kalangan mahasiswa Islam ini dijalankan kepada mahasiswa dan mahasiswi di Universiti Teknologi Mara, UiTM Cawangan Kedah. Borang soal selidik ini bertujuan bagi meninjau cara-cara dan etika pemakaian dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi. Kajian tinjauan selidik ini dijalankan menggunakan platform Google Form. Kajian ini mengumpul maklumat latar belakang tentang responden dan soalan-soalan mengenai etika pemakaian pelajar UiTM. Berikut menunjukkan jadual hasil dapatan daripada responden kajian etika pemakaian kalangan mahasiswa Islam di Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Kedah. Carta pada pertama menunjukkan pelajar UiTM tahu mengenai etika pemakaian seorang pelajar yang ingin menuntut ilmu. Kesemua responden beri jawapan ya bagi soalan ini. Seterusnya di carta pada 2, 66.7% menjawab ya untuk pernah melihat, memakai, menggunakan etika pemakaian yang melanggar protokol atau peraturan kolej maupun di sekitar universiti. Selebihnya iaitu 33.3% menjawab tidak. Di samping itu, carta pai ketiga menunjukkan 83.3% responden memberi respon kepada ya untuk tahu akan punca dan mengapa pelajar lain melanggar etika pemakaian. Manakala 16.7% menjawab tidak. 77.8% berpandangan yang pelajar berleluasa melanggar etika pemakaian di UiTM Cawangan Kedah. 22.2% tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Menurut carta pala yang disediakan di Rajah 4, antara pemakaian di kalangan pelajar UiTM Kedah yang mendapat undi peratus tertinggi iaitu 60% ialah berpakaian yang menjolok mata dan berpakaian ketat. Kedua yang tertinggi ialah memakai tudung singkat atau jarang sehingga menampakkan leher dan tidak memakai pakaian formal yang tidak lengkap, iaitu sebanyak 53%. Selain itu, responden yang memberikan jawapan sendiri untuk contoh lain tentang etika pemakaian pelajar UiTM ialah memakai jeans, memakai slipper dan memakai pakaian menampakkan bentuk. Pada bahagian B pula, 94.4% pelajar menjawab ingin mengikut arus fashion yang terkini untuk sebab dan punca mengapa pelajar melanggar protokol pemakaian yang telah ditetapkan oleh UiTM Kedah. Kedua tertinggi ialah pemakaian mengikut sasiah rupa diri itu tidak menarik dan kolot, iaitu sebanyak 50%. Selain itu, responden terhadap kesan yang akan berlaku seandainya masalah etika dalam pemakaian ini semakin dibiarkan ialah pelajar tidak berdisiplin. Hal ini akan mendorong para pelajar untuk melanggar peraturan dan protokol yang telah ditetapkan oleh pihak UiTM. Dengan perkara ini, para pelajar telah memburukkan nama universiti menjadi tidak bersih dan dipandang rendah oleh masyarakat luar. Mereka berpendapat atas mengapa pelajar memilih untuk tidak mengikut protokol pemakaian atau etika pemakaian yang telah ditetapkan kerana para pelajar tidak menitik berat peraturan dan kehendak mereka dalam berfashion adalah tinggi. Zaman moden kini menyebabkan ramai golongan pelajar yang mahu mengikut fashion terkini. Tidak kira sama ada lelaki atau perempuan, mereka tidak menitik berat tentang isu pemakaian di universiti dan mereka menganggap perkara ini sebagai benda yang remeh. Walhal mereka tidak sedar bahawa penampilan seseorang itu melambangkan kepribadian seseorang. Bahagian C iaitu bahagian yang terakhir. Tindakan yang harus diambil bagi memastikan pelajar mengikuti protokol etika pemakaian yang menjadi pilihan responden ialah mengadakan program yang menerangkan dengan lebih lanjut mengenai etika pemakaian, iaitu memegang peratus sebanyak 83.3% bagi menyelesaikan masalah etika pemakaian di kalangan pelajar UiTM Kedah. Pihak yang bertanggungjawab untuk memberi pendedahan tentang etika pemakaian dan peraturan yang telah ditetapkan kepada pelajar. Dalam pada masa yang sama, pihak bertanggungjawab boleh bertolak ansur dalam membenarkan para pelajar memakai pakaian yang berunsur terkini tetapi masih mengikut syarat dan tidak bertabaruj dalam berpakaian. Jadi kesimpulannya, kebanyakan para pelajar tidak mengikuti etika pemakaian yang telah ditetapkan oleh pihak universiti sendiri. Hal ini telah melanggar peraturan dan syarat dalam berpakaian. Para pelajar mestilah didedahkan dengan etika pemakaian oleh pihak bertanggungjawab dengan lebih jelas lagi.